Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Baiklah, kita bersiaran pada 4/2/2021. Tajuk hari ini cikgu nak sampaikan ialah membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi integer mengikut tertib operasi. Bila maksud perkataan gabungan itu ditulis di sini gabungan. Okey, ada tulis gabungan. Maksudnya yang pelajaran yang lepas darab, tambah, tolak, darab, bahagi akan digabungkan. Okey. Sebelum kita belajar apa itu gabungan, kita fahamkan dahulu kenapa kita pernah belajar tentang BODMAS. Cikgu tak tahu. Kamulah. Apa Kebatatato lah, ada macam-macam teknik lah. Teknik tu sebenarnya nak menekankan kalau darab dengan tambah, kalau jumpa tambah kemudian jumpa darab, buat mana dahulu? Okey, contoh. Darab. Okey. Tahu sebab dia? Cikgu nak tanya. Darab. Semua orang akan menerima macam arahan. Terima, angguk-angguk. Cikgu cakap, darab dulu, tambah kemudian. Okey, 2 tambah 3 darab sikit-sikit lah, tak nak banyak, 4 lah. Okey, cikgu ambil simple nombor. Kalau di sini, cikgu terangkan dahulu, mukadimah dahulu. Kerana pemahaman ini akan digunakan akan datang. Cikgu nak tanya, kamu masa belajar angguk-angguk ke? Atau faham? Faham dengan angguk-angguk berbeza. Macam cikgu ajar, cikgu seorang dah ajar, darab dulu. Ingat, jangan lupa. Tapi dia tak terangkan. Okey, kamu pun ikut darab dulu. Tapi sebab tak tahu. Okey, cikgu nak tanya, siapa tahu sebabnya? Kenapa buat darab dahulu? Cikgu kira sampai 5. Siapa boleh beri jawapan? 1. Siapa tu? Ikhwan? Bob? Okey. Bob. Kalau ada jawapan, beri betul-betul Bob. Bob Low. Dia tulis Bob Low. 14. Okey. Siapa jawab tadi 14? Terberben, bukan maksudnya cikgu nak ajar 14. Kalau cikgu ajar kamu 14 jawapan, baik kamu tekan kalkulator, duduk rumah, tak payah jumpa cikgu. Tak payah berkomunikasi sekarang. Sebab? Lagi besar kot. Macam mana kalkulator boleh proses menjadi jawapan yang itu? Macam mana orang boleh kata darab dahulu? Okey. Darab dulu. Okey. Mari kita cikgu dengar. Kalau betul tak ada orang beritahu, cikgu beritahu sekarang, boleh? Okey. Sebabnya, cikgu nak tanya, masa kita belajar darab, okey, kita belajar darab, cikgu ada cerita tentang darab. Darab ni untuk apa? Sufian ingat lagi tak? Darab ni untuk apa? Kenapa belajar darab? Ringkaskan. Meringkaskan apa? Meringkaskan apa? Kiraan. Penambahan. Penambahan, yes. Meringkaskan penambahan. Terima kasih. Betul, masih ingat. Alhamdulillah. Masuk tengah satu, cikgu ajar secara online, ingat. Yes, terima kasih. Mari cikgu tunjukkan. Kalau kamu kata ia meringkaskan, cikgu tukarkan 2 tambah 3, buat apa lepas tu? Kalau kita tukar darab. Tukar darab kepada tambah, macam mana? 3. 4 darab 23. Kau ni terus nak jawapan. 3 tambah? Tambah. Kan dah belajar kan? Cikgu dah ajar kan? Tambah 3 4 kali. Betul. Kita kena tulis nombor 3 tu 4 kali. Okey. Cuba lihat apa yang terhasil di sini. 2. Sekarang ni kita buat tambah. Semua tambah. 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Tekan kalkulator pun boleh. Tak ada masalah. Sebab kita dah faham 2 tambah 3. Cikgu bukan nak jadikan kamu makhluk kalkulator. Cikgu tak nak jadikan kamu sebagai makhluk kalkulator. Orang boleh kira cepat. Tak apa. Engineer yang tak pandai matematik, mengira, dia guna tekan kalkulator, hasil jawapan dia terbina juga bangunan. Terbina juga bangunan. Bukannya orang kalkulator. Cikgu tak nak jadi kamu orang kalkulator. Kamu faham benda maksud ni. Okey, 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Apa jawapan dia? Hello? Berilah jawapan. Sebutkan. 14. Okey. 14. Dalam kalkulator bila kita tambahkan tau, jangan buat darab tau. Tambahkan semua sekali, hasil dia 14. Okey, mari kita tengok. 11. Betul-betul. Sekejap 14. Okey. Cikgu ada dua nak arahkan kamu 2 perkara.
Pertama, kita ikut buat darab dahulu, kemudian baru tambah. Yang kedua, kita buat tambah dulu, baru darab. Okey, apa dia? Soalan yang sama, 2 tambah 3 darab 4. Okey, sekarang jangan guna kalkulator. Jangan guna kalkulator. Okey, yang sini kita buat darab dahulu. 2 tambah 3 darab 4. Kita buat apa yang mana? Yang mana nombor yang kita kena darabkan? 3 Tiga darab darab empat. Okey, jadi dia kena darab dahulu. 3 darab 4 berapa jawapan dia? 12. 12. So, cikgu tulis di sebelah kiri. Okay, cikgu tulis di sebelah kiri itu 2 yang tadi tambah dengan 12 yang didarabkan. Apa jawapan? 14. Okey. 14. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Okey, baiklah. Seterusnya, kita buat yang tambah dulu. Kita lawan undang-undang matematik. Matematik beritahu undang-undang dia buat darab dahulu, tapi kita lawan. 2 tambah 3 berapa? 5. 5. Kemudian baru kita buat darab. Faham tak ni cikgu cakap? 2 tambah 3 berapa? 5 kan? 5, kemudian belum darab lagi, kita nak darab lepas tu. 5 darab 4 berapa? 20. 20. Cikgu nak tanya. Mana yang sama dengan 14, besarnya pen ni. Mana yang sama dengan 14? Sebelah kiri kanan? Sebelah kiri. Kiri. Sebelah kiri. Sebelah kanan? Salah. Dah tahu dah sebabnya. Okey, sekarang kita belajar angguk-angguk ke faham? Faham. Angguk-angguk ni. Angguk-angguk faham tak? Murid Cina mungkin tak tahu apa maksud angguk-angguk. Angguk-angguk ni, kalau orang kata baris sedia, pusing ke kanan, ikut ke kanan. Pusing ke kiri, ikut ke kiri. Kan? Itu namanya angguk-angguk. Angguk-angguk. Ikut je. Jadi sekarang kita kena tahu sebab dia. Okey, dah faham dah? Mari kita. Jadinya pembelajaran di sini ialah kena buat darab dahulu. Lihat buat darab dahulu. Baru tambah. Darab dengan bahagi. Okey, mari kita tengok. Tu bestnya belajar dengan buku dengan cikgu, apa beza dia? Belajar dengan buku dengan cikgu. Apa beza belajar buku dengan cikgu? Apa beza belajar buku dengan buku sahaja dengan cikgu? Buku tak boleh memberi sebab dan mengapa. Betul tak? Baiklah, kita teruskan. Okey, tengok. Jangan senyap Kamu kena tahu benda yang perlu dinafikan atau perlu disokong. Sebab tu kalau kita pilih orang jadi ketua, kita kena pilih apa yang kita fikir. Adakah dia layak untuk menjadi ketua? Contoh. Tak kisahlah. Orang yang berfikir dia kena rasional. Okey, baiklah. Yang di sini, ini pernah belajar dahulu. Kamu namakan apa di sekolah rendah? Kalau kita buat kurungan dahulu. Kemudian buat darab. Okey. Buat kurungan nombor 1. Kemudian buat darab atau bahagi nombor 2. Kemudian darab nampak tambah tolak nombor 3. Siapa tahu ringkasan dipanggil? Kamu belajar sekolah rendah apa namanya? Ingat lagi tak? Operasi bergabung. Oh, macam tu je. Kalau ada cikgu-cikgu dia akan beritahu board mas. Udah batato. Siapa belajar ni? Udah batato. Kurungan, darab, bahagi, tambah, betul. Tambah, tolak. Bob mas. Bahasa Inggeris ni. B apa? Bracket. Ini namanya bracket, kurungan, tanda kurung. Order. Susunan, ikut susunan. Ni dia kata dari kiri ke kanan tu, susunan. Multiple. Divide. D ni bahagi, divide. Okey. Tadi order. Order ni susunan. Okey, susunan macam ni dari kiri ke kanan. M apa? Bahasa Inggeris.
multiple. Multiple. Multiple tu darab. A addition, tambah. S subtraction, tolak. Ada tak cikgu mengguna bahasa Inggeris atau kuda batatu? Siapa tahu benda-benda macam ni? Buat mas dengan kuda batatu. Ataupun ada lagi yang lain? Tak ada? Oh, Ikhwan. Dah pernah belajar benda ni Okey. Okey, boleh Okey, baiklah. Kita teruskan. Ikhwan pernah Ya, pernah dengar. Okey, baiklah. Kalau dia ikut masing-masing cikgu. Dia ikut masing-masing cikgu sekolah rendah. Sebab sekolah rendah ada belajar. Cuma kita recall balik. Kita ingat kembali. Darjah 6 masa tu belajar secara online macam ni tak? Ada? Tak ada? Ada. Oh, Tak ada. Oh, Adugra kata ada. Nisa Tiras kata tak ada. Cikgu Bob kata bagi. tak ada. Cikgu bagi kerja je. Dia bagi kerja je dekat grup. Itulah Masak. COVID punya pasal. COVID punya Ya. pasal. Kesian kita. Okey, baiklah. Mari kita lihat. Soalan yang pertama. Tadi dah faham kan? Kuda batatu. Ada benda ni ada belajar masa sekolah rendah tadi. Okey. Kuda batatu. Jumpa apa dalam A? Kuda batatu. Cikgu suka bawa mas sebab ada huruf perkataan O. O tu order, susunan. Contohlah. Okey. Apa yang maksud dari kiri ke kanan ni? Cikgu tunjuk dulu. Untuk darab atau bahagi, kalau geng dia je dari kiri ke kanan. Jangan pula kau cakap, oh cikgu cakap darab dulu kemudian bahagi. Contoh Contoh. Nanti pening kepala pula cikgu ajar kau. Okey, cikgu ajar ni. 6 bahagi 2 darab 3. Darab dulu. 2 darab 3 baru kemudian bahagi. Ini macam mana proses ni? Bahagi dulu first. Okey, baru darab. Jangan ada kata darab dulu Ikut susunan sebab ada maksud dia. Okey, ada maksud dia. Ikut susunan. Ini namanya ikut susunan. Kalau jumpa geng dia. Geng dia masuk apa? Contoh geng dia. Darab dengan bahagi geng, sama geng. Bila sama geng, contoh sama geng. Sama geng dalam kumpulan. Okey. Geng sama kumpulan. Contoh, kadet bomba dengan kadet bomba. Geng. Okey, kamu ni darab. Duduk belakang. Kawan kamu bahagi duduk depan. Kita utamakan mana kalau sama geng? Kiri. Depan. Kita ikut yang ke depan. Yang mana kita nampak daripada arah kiri. Okey. Tapi darab contohlah. Cikgu tak susah lah guna kadet bomba. Gangster lah. Gangster. Kalau kat sini gangster ialah kurungan. Kalau kita tengok gangster orang takut kan. Dia mesti jalan dulu. Bawah sikit gangster. Anak buah gangster. Darab bahagi. Kemudian tambah tolak ni macam orang biasa. Kalau bahagi dengan darab jumpa. Dia sama geng. Anak buah gangster. Tapi tambah tolak ni orang biasa. Dia kena jumpa. Kena suruh orang bahagi jalan dulu. Contohnya taiko lah orang gangster. Ataupun kamu, tak boleh lah. Tak boleh gangster lah. Tak baik kan. Okey. Mungkin nampak orang YB lah, menteri yang berhormat. Darab bahagi ni macam orang besar, orang menteri-menteri. Okey. Yang kurungan ni lebih besar daripada menteri. Kamu akan membenarkan menteri jalan dulu kan? Takkan kamu, aku tolak menteri ni. Betul tak? Tak berani kau, polis ada. Tambah tolak. Tambah tolak ni rakyat biasa. Kau rakyat sama rakyat, siapa yang ada ke depan, dia mesti jalan dulu. Rakyat sama rakyat. Tapi darab bahagi ni menteri sama menteri. Menteri sama menteri pun ikut siapa depan. Jadi kalau menteri jumpa rakyat, menteri dulu. Faham dah? Faham tak dia cikgu buat? Okey, baiklah. Penggunaan ni macam itulah maksud dia. Okey, mari kita tengok. Siapa paling kuat di sini dalam A? Soalan A. Mari kita selesaikan sama-sama. Soalan A Okey. Siapa paling kuat di sini? Cikgu nak tanya. Kita ada 3 peringkat. Siapa paling kuat? Kurungan. Betul. Kurungan. Kurungan, dalam kurungan ni lebih besar daripada menteri apa? Siapa lebih besar daripada menteri?
Perdana Menteri lah. Okey, Perdana Menteri lebih besar. Kurungan. Okey. Kurungan. Kurungan ni Perdana Menteri ni dia jaga rakyat. Dalamnya rakyat, tambah tu rakyat. Yang darab tu ialah menteri dia. Jadinya Perdana Menteri telah menjaga rakyat. Contoh. Contoh, cikgu tak nak ambil perkataan gangster lah. Gangster lama dia nak mati nanti kena tembak polis. Okey, kita guna ni menteri dengan Perdana Menteri takkan mati. Tak dibunuh orang. Tak dibunuh polis. Okey, baiklah. Negatif 2 tambah 3 tu maksudnya kita kena buat kurungan dahulu yang dalam kurungan. Okay. Kemudian baru buat darab. Okey, dengar. Walaupun ada kalkulator. Okey, walaupun ada kalkulator takkan bagi faham. Kalkulator bagi jawapan tapi tak faham nombor tu apa. Okey. Okey. Jadi mari kita selesaikan ikut cara aturan. Mari kita tengok macam mana nak buat cara aturan. Cikgu terpaksa zoom in sikit boleh tak? Okay. Boleh ikut Okay, tolong mute-kan dulu. Okay, tengok kita buat soalan dulu. Okay, dalam kurungan lah, tak kisahlah apa dalam kurungan itu. Okay, cara tulis dia, kita tulis negatif 8 darab kurungan negatif 2 tambah 3. Okay. Jangan guna kalkulator dulu. Kalkulator ni sampai masa nanti cikgu beritahu kenapa cikgu ajar tanpa kalkulator. Okey. Tengok. Okey. Cuba kamu jawab. Okey. Bila kurungan nak dijawab, kamu kena tulis benda yang duduk depan dahulu. Contohnya negatif 8. Dia kena tulis dahulu. Walaupun kita tak selesaikan dia, kita tulis semula. Nampak tak cikgu tulis negatif 8 darab, negatif 8 darab. Tapi yang dalam kurungan ini kita selesaikan masalahnya. Negatif 2 tambah 3. Negatif 2 tambah 3. Okey. Negatif 1. So, kalau kita tulis negatif 1. Okey. Cuba tengok cikgu tuliskan dahulu. Tengok. Okey, negatif 1. Nampak tak? Di sini nak darab ke nak tolak? Nampak? Darab. Benda sini jangan main. Benda sini jangan main. Cikgu nampak? Okey, cikgu nak tanya. Nak darab kan? Jadinya bila penulisan macam ni, bila ada tanda negatif, kan kita pernah cikgu ada ajar masa yang hari pertama, kedua tentang nombor negatif kan? Kita kena buat apa? Boba. Nanti cikgu masak kau jadi boba. Okey. Negatif 1. Nampak? Kita kena buat kurungan. Supaya apa? Cikgu nak tanya. Hasil jawapan negatif 2 tambah 3 jadi negatif 1. Okey, sekali lagi. Okay, kita kena buat kurungan. Kenapa? Nak elak apa? Nak elak apa cikgu nak tanya? Kenapa kita kena buat kurungan? Okey, cikgu ramai masih ingat lagi tak negatif 2 tambah 3 jawapan dia negatif 1 kenapa? Okey, cikgu buat garisan. Okey, ni nombor negatif 2. Okey, kalau tambah 3 ke kanan ke kiri? Kanan. Ke kanan. Okey, mari kita tengok. 1, 2, 3. Ini jawapan dia. Kat sini jawapan dia. Okey. Jawapan apa duduk kanan sebelah negatif 2? Nombor apa? 1. Negatif 1. Tak boleh 1. Negatif 1. Okey. So, lepas 1 apa? Negatif 1 apa? Sifar. So, dalam kotak kosong tu apa? 1. So, jawapan betul salah? Tadi siapa yang bagi jawapan negatif 1 tu? Salah betul? Salah. Salah. Okey, kalau katakan kalkulator negatif 2 tambah 3. Apa jawapan negatif 2 tambah 3? Tekan kalkulator sekarang. Boleh tekan. Bila cikgu izinkan tekan. Kerana ada sebab. Kita nak membuktikan apa yang kita cakap tu betul. Okey. Ni kena buat anak panah kena anak panah ke kanan. Okey. Apa jawapan? 1 ke negatif 1? Negatif 1. Dalam kalkulator pun 1. Okey, jawapan dia. Okey, sekarang kita ulang balik yang semalam punya. Negatif 8 negatif positif. Negatif
yang kita nampak sebelah kiri negatif 8, nombor negatif, yang di sebelah darab, sebelah kanan darab positif. Negatif positif? Negatif. Yes, terima kasih. Negatif. Kemudian kita darabkan 8 darab 1. Negatif 8. 8. Hasil jawapan dia negatif 8. Okey. Dia cara kaedah dia, tentukan sama ada dia positif negatif. Kemudian darabkan nombor tu, tak ada masalah. 8 darab 1, kita letak 8 dan tapi kita kena sebut negatif 8. Boleh? Boleh faham? Ini cara kita menulis. Boleh. Cara kita menulis. Okey, baiklah. Jadinya, sekarang, okey, cikgu nak beritahu tau. Kamu, kalau cikgu minta semua hantar, kalau semua kena hantar jawapan, kamu kena hantar dalam Telegram. Ambil gambar, hantar dalam Telegram. Okey, tulis atas kertas dan tulis nama atas kertas tu. Atasnya nama, bawahnya jawapan matematik. Bila kita cikgu nak minta satu jalan kerja. Boleh faham? Ambil gambar dengan jelas, kamera, kemudian send dekat Telegram. Dekat mana kita nak hantar? Dekat yang kamu hantar komen. Sorry, kamu hantar nama dengan kelas tu, leave a comment tu kan? Macam tu. Okey. Sekejap, cikgu nak on dulu. Cikgu nak on dulu gambar. Okey, tolong mute dulu, suara mengganggu. Mute dulu. Okey, baiklah. Sekejap cikgu tunggu, cikgu onkan untuk kamu hantar. Okey, kat mana komen yang boleh buat? Komen yang hari ni je tau. Jangan kau pergi komen note lain. Memang cikgu tak nampak gambar tu. Okey, sebentar Oh, salah. Sekejap Sabar. Berapa besar dia? Sekejap je buat. Oh, boleh buat. Yes, save. Ini matematik. Okey dah. Okey, sekarang soalan dia apa? Mari kita buka. Soalan dia ialah yang B ni dulu. Okey. Yang B. Oh, ini kita belajar juga ni yang baru. Okey. Cikgu nak ajar dulu sebelum jawab soalan B. Okey. Apa maksud dia? Okey. Cikgu padam dulu. Nanti dulu Kita ada berapa minit lagi? 10 minit lagi Nak habis dah?